Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya telah membuat kenyataan akbar berhubung dengan isu yang agak kontroversi, yaitu isu kelulusan beberapa bidang tanah di Pulau Balambangan yang diluluskan kepada beberapa syarikat. Dan isu tersebut ialah melibatkan seorang pelabur, Datuk Thomas Kha. Jadi dalam isu tersebut diviralkan bahawa Ketua Menteri telah menyalahgunakan kuasa beliau. Jadi saya terpaksa buat kenyataan akbar pada ketika itu. Oleh kerana saya rasa apa yang diviralkan itu adalah suatu perkara yang tidak adil bagi yang amat berhormat Ketua Menteri. Jadi ukuran daripada kenyataan saya itu ada beberapa respons daripada pengamal sosial media ataupun khasnya kepada mereka yang condong kepada politik sesuatu pihak. Ada yang mengatakan bahawa adalah tidak adil bagi Pendekar Amin sebagai seorang pengamal keagamaan dan sebagai seorang pemimpin politik veteran untuk melibatkan penjawat awam ataupun kaki tangan kerajaan dalam kenyataan tersebut. Mereka menuduh saya bahawa saya menjahanamkan kredibiliti penjawat awam dalam soal itu. Begini, bagi mereka yang ingin menegakkan keadilan, itu juga saya mau tegakkan keadilan. Itulah sebab kenapa saya berani mengetengahkan diri saya secara terbuka. Saya tidak pandai sembunyi-sembunyi. Pertama, adakah sesuatu tindakan yang adil bagi seseorang, jangan bilang dia penjawat awam, bagi seseorang untuk memviralkan satu perkara yang amat kontroversi yang mencarlar imej seorang pemimpin negeri? Adakah itu bersikap adil? Bagi saya tidak bersikap adil. Jadi apa yang diviralkan itu adalah dokumen-dokumen yang secara terperinci tidak boleh didapati oleh mana-mana orang awam kalau bukan daripada penjawat awam tertentu. Saya ditanya pada ketika waktu saya buat kenyataan, adakah wajar untuk kenyataan untuk siasatan polis dibuat, adakah wajar untuk dilapor kepada pihak polis? Saya jawab, saya kata wajar. Jadi bagi mereka yang ingin melapor, sila lapor. Saya cuma cakap begitu. Dan dalam kenyataan tersebut, saya langsung tidak mengatakan bahawa penjawat awam ataupun kaki tangan kerajaan itu semua tidak baik. Saya tidak cakap begitu. Tetapi, kalau perkara ini ingin kita politikkan, saya juga ingin ingatkan kepada masyarakat di negeri Sabah ini, ataupun kepada pengamal-pengamal sosial media. Bukankah beberapa tahun yang lalu, suatu siasatan yang telah dibuat oleh Badan Pencegah Rasuah telah mendapati bahawa kalau bukan beratus juta, berpuluh juta ringgit di dalam pejabat-pejabat jabatan kerajaan yang dikuasai oleh penjawat-penjawat awam. Jadi itu telah diketahui oleh masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Sabah. Jadi yang mencalar imej kaki tangan awam itu adalah kaki tangan awam sendiri, bukan semua, tetapi segelintir. Jadi adalah tidak adil juga bagi pengamal-pengamal media sosial untuk menuduh saya bahawa saya sengaja melibatkan penjawat awam ataupun kaki tangan kerajaan dalam soal polemik permohonan tanah di Pulau Balambangan. Saya cuma mengatakan bahawa adalah tidak adil bagi Ketua Menteri untuk dituduh seperti demikian tanpa ada asas yang tertentu, kecuali yang orang memviralkan itu mempunyai niat dan agenda yang tidak baik. Saya tidak mempunyai agenda yang tidak baik. Saya tidak membela yang amat bermuat Ketua Menteri itu dengan kepentingan diri saya sendiri. Saya berani berhadapan dengan orang luar secara terbuka. Saya buat kenyataan bukan berselindung di belakang media sosial ataupun nama samaran.
bagi saya, sebelum permohonan tanah dibuat, prosedur-prosedur tertentu harus diikuti. Dan Ketua Menteri tidak boleh meluluskan apa-apapun dalam soal permohonan tanah kalau tidak mengikuti prosedur. Umpamanya, permohonan tanah mesti dimulai dengan land application, diisi dengan baik. Lepas itu dikemukakan kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib dalam soal ini adalah Jabatan Tanah dan Ukur dan mereka yang berwajib di Jabatan Berwajib di Kudat. Dan ada masyarakat-masyarakat tertentu yang dijalankan seperti LUC. Selepas itu diangkat permohonan ini kepada pihak-pihak yang lebih tinggi lagi. Umpamanya seperti Jabatan Tanah yang berkuasa untuk perihal tanah di mana permohonan tersebut diminta ulasan. Selepas ulasan dibuat, dianya akan dikemukakan kepada pengarah Jabatan Tanah dan Ukur. Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur pula akan membuat tindakan seterusnya untuk diantar kepada Setiausaha Hasil Bumi. Selepas itu Setiausaha Hasil Bumi akan angkat permohonan tersebut kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Bermakna dalam proses permohonan tanah, jangan bilang tanah yang besar sebegitu, tanah yang 2-3 ekar pun mesti melalui proses sedemikian. Jadi dalam soal ini bukan Ketua Menteri sendiri yang bersalah. Kalau sekiranya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu salah, bermakna terlibat juga dengan kaki tangan awam yang terlibat dalam pemrosisan tanah tersebut. Jadi tidak boleh kita pisahkan. Tindakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu juga melibatkan penjawat awam dan kaki tangan kerjaan. Jadi jangan sama sekali menegakkan benang yang basah berpolemik dengan saya bahwa saya melibatkan kaki tangan kerjaan dalam soal ini dan konon saya tidak bersikap adil. Yang tidak bersikap adil ialah mereka yang memviralkan isu tersebut dan memaparkan dokumen-dokumen dalam simpanan file-file jabatan-jabatan kerajaan yang tertentu. Kalau sekiranya maklumat-maklumat yang terperinci seperti begitu terkeluar daripada meja atau file-file di jabatan-jabatan kerajaan, siapa yang harus dipersalahkan dalam soal ini? Adakah salah ini, salah Pandekar Amin yang mendedahkan isu sedemikian, ataupun salah penjawat-penjawat awam yang lalai mungkin untuk mengawal segala dokumen-dokumen confidential dalam jabatan masing-masing, atau ada 2-3 orang penjawat-penjawat awam yang langsung tidak bertanggung jawab? Itu polemik yang sebenar. Yang terpaksa saya membuat lagi kenyataan seperti begini. Kalau sekiranya respon kepada kenyataan akbar saya pada mula adalah dibuat oleh pengamal-pengamal sosial media yang condong kepada sesebuah parti dan sedemikiannya, saya ingin menyuruh kepada mereka ini, tolong hentikan perkara seperti begini. Kerana kamu juga mempunyai pemimpin-pemimpin di atasan. Jangan nanti di suatu ketika kalau orang bertindak balas daripada pihak lawan, maka kamu sendiri akan terkena batang hidung kamu. Saya telah nyatakan dalam kenyataan saya beberapa hari yang lalu, di mana pengalaman saya amat pahit apabila saya nampak seorang rakan politik di suatu ketika, yaitu Sarizat Abdul Jalil, yang langsung tidak ada kena-mengena dengan isu yang telah dibangkitkan oleh seorang pengamal politik pembangkang pada ketika itu. Pada ketika itu beliau yang berkenaan kerja dalam syarikat yang ditadbir oleh suami kepada Datuk Sarizat Abdul Jalil. Tetapi apabila dibangkitkan di media sosial dan di media konvensional, dan kes tersebut telah dibawa di mahkamah, didapati pada akhirnya suami kepada Datuk Sarizat tidak bersalah. Tetapi malangnya bagi Datuk Sarizat, oleh kerana isu itu telah pun dibangkitkan secara kontroversial dan meluas di media sosial, maka yang menerima padanya adalah Datuk Sarizat. Itu yang tidak adil, itu yang mesti diberhentikan. Kenapa harus menyerang kepada pemimpin-pemimpin di media sosial walaupun tuduhan-tuduhan itu belum terbukti bahwa ianya adalah benar atau tidak? Dalam soal
permohonan tanah di Balambangan ini, apa yang wajar dibuat oleh mereka yang berkenan ialah lapor secara senyap-senyap kepada BPR supaya BPR dapat menyiasat. Jadi kalau ada kes yang sebenar, maka pihak yang dituduh itu akan juga dibawa di mahkamah. Kenapa harus tidak ada etika untuk kita bermanusia dan interaksi dalam dunia demokrasi ini? Kenapa harus membunuh karakter seseorang pemimpin yang belum tahu dia salah atau tidak? Kenapa ini tidak diberhentikan? Dalam apa yang disebarkan dalam media sosial, ditunjukkan gambar-gambar di mana Datuk H duduk bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Tetapi tidakkah kita sedari bahawa beberapa tahun yang lalu seorang Ketua Menteri juga pernah mentadbir negeri ini, dan didapati bahawa Datuk H itu juga pernah bergambar dengan Ketua Menteri yang demikian dan begitu mesra sekali. Dan ada juga saya nampak yang dihantar kepada saya bahwa di suatu ketika dahulu ada timbalan menteri dalam negeri yang bergambar dengan mesra dengan seorang hamba Allah juga yang ada kaitan dengan jenayah, dan hamba Allah tersebut telah didakwa di mahkamah dan dituduh dengan 27 tuduhan. Jadi adakah saya juga akan viralkan itu kepada media sosial bahwa menteri yang berkenaan, timbalan menteri dalam negeri, ada kaitan dengan si penjana tersebut. Jadi orang seperti saya, tidaklah saya tergamak buat begitu. Kerana perkara itu adalah suatu perkara yang tidak langsung ikut dengan etika berpolitik. Politik mesti juga ada etika. Sebagai kaki tangan kerjaan mesti juga ada etika. Apapun yang kita buat mesti ada etika, mesti ada had. Jadi saya harap kenyataan saya pada hari ini tidak akan lagi saya ulang balik, supaya masyarakat negeri Sabah khasnya dan masyarakat Malaysia amnya akan tahu bahawa ada perkara-perkara yang kita menegakkan keadilan, tetapi sebenarnya kita menjalimi orang yang belum tahu bahawa dia bersalah dalam sesuatu hal. Apabila saya buat penyelidikan selanjutnya, apa sebenarnya yang berlaku mengenai dengan isu Balambangan ini, saya dapat tahu bahawa rupa-rupanya syarikat yang memungut tanah tersebut telah pun menyediakan kertas kerja yang begitu terperinci, dan kertas kerja itu telah dibuat oleh seorang pakar daripada Australia, di mana kawasan Balambangan adalah sesuai untuk dibuat agroturism yang berdasarkan kepada penanaman kelapa, pandan, dan hal-hal lain seperti pemeliharaan kambing dan spesies yang tertentu yang boleh hidup di Pulau Balambangan. Jadi kalau kita sebagai manusia yang bersikap adil kepada sesiapa saja, kita cari dulu fakta-fakta yang menyokong kita punya dakwaan itu. Saya membela Yang Amat Berhormat Menteri kerana saya fikir bahawa Yang Amat Berhormat Menteri dizalimi oleh pengamal media sosial dan penjawat awam tertentu yang mendedahkan segala dokumen-dokumen yang yang tidak perlu untuk didedahkan. Dan saya dapat tahu bahawa inilah kertas kerja yang telah disampaikan kepada pengetahuan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dan satu lagi yang ingin saya perjelaskan di sini ialah ada yang menuduh bahawa kenapa keluasan tanah yang sebegitu besar tidak dibawa kepada pengetahuan jemaah menteri. Saya pernah menjadi menteri di persekutuan, pernah menjadi menteri dalam kerajaan negeri. Bukan semua tindakan yang dibuat oleh kerajaan itu wajib dan seharusnya dibawa ke pengetahuan jemaah menteri. Ketua Menteri atau Perdana Menteri itu mempunyai kuasa-kuasa tertentu yang dia boleh buat tanpa merujuk kepada siapa-siapa. Kerana dia tidak boleh meluluskan sesuatu perkara dengan sendirinya, dengan tanpa surat menyurat, dengan tanpa nasihat daripada penjawat-penjawat awam yang mahir dalam sesuatu perkara. Itu tidak mungkin akan berlaku. Jadi dalam soal ini, kalau Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu kita tuduh sebagai dia menyalahgunakan kuasa,
Maka orang-orang yang rapat dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu, seperti ISKN, seperti pengarah Jabatan Tanah dan Ukur, seperti mereka yang bekerja di jabatan-jabatan yang terlibat dengan hal ini, juga turut serta buat salah, kena mereka tidak dapat memberi nasihat yang benar kepada Yang Amat Berhormat. Jadi apa salah saya membangkitkan isu ini melibatkan kaki tangan awam? Saya ulangi lagi, beberapa tahun yang lalu rakyat Malaysia terperanjat. Saya sendiri yang pernah menjadi menteri terperanjat. Mana mungkin beratus juta duit disimpan dalam tong-tong kertas, disimpan dalam pejabat-pejabat awam. Waktu saya menteri dulu tidak pun terlintas di pikiran kami sebagai menteri ataupun pemimpin-pemimpin politik menyimpan duit di dalam pejabat awam. Jadi di mana sebenarnya kesilapan saya dalam soal ini? Masyarakat Malaysia semua tahu. Masih